Baik, bagi membincangkan berkenaan dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri atau DUN Sabah seperti yang diumumkan oleh Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal, bersama kita dalam talian Skype ketika ini adalah Saudara Azmi Hassan yang merupakan seorang pakar geostrategis. Baik, Assalamualaikum Saudara Azmi, apa khabar? Khabar baik dan waalaikumsalam dia. Baik, Cik Azmi, pertama sekali, bagaimana Cik Azmi melihat pengumuman pembubaran Dewan Undangan Negeri Sabah ini bagi memberi laluan kepada pilihan raya negeri yang akan diadakan dalam tempoh 60 hari? Apa pendapat Saudara Azmi? Ya, kalau kita melihat senario politik Sabah itu sendiri, maka pilihan raya adalah jalan terbaik. Kerana walaupun sesiapa yang menjadi Ketua Menteri, sama ada Shafie Apdal kekal sebagai Ketua Menteri ataupun Musa Aman menjadi Ketua Menteri baru, kesudahannya adalah tidak ada kerana majoriti yang dimiliki oleh kedua-duanya adalah begitu tipis sekali. Jadi jalan terbaiknya adalah bubarkan DUN dan biar rakyat Sabah yang membuat keputusan mengikut siapa yang mereka kehendaki untuk mewakili mereka di Sabah itu sendiri dia. Baik, Saudara Azmi berkata berkenaan dengan biar rakyat Sabah itu sendiri yang menentukan siapa yang mereka mahukan. Jadi dalam konteks politik di Sabah ini, antara isu yang perlu diambil kira mengenai sokongan parti di negeri Sabah itu adalah sokongan mereka terhadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi bagaimana Saudara Azmi melihat perkara ini? Ya, seperti politik di negeri-negeri lain sama ada di Semenanjung ataupun di Sarawak, politik nasional itu tidak dapat dipisahkan dan ini termasuk juga di Sabah. Kenapa berlaku kekalutan ataupun kemelut politik di Sabah sekarang adalah kerana ada perubahan di peringkat nasional. Pada satu ketika Pakatan Harapan yang memerintah Putrajaya dan ketika ini Perikatan Nasional. Jadi perubahan ini juga akan memberi kesan dan kesannya kita lihat apa yang berlaku hari ini. Jadi kaitan di antara politik tempatan Sabah dan apa yang berlaku di peringkat nasional itu di Putrajaya tidak boleh dipisahkan. Kerana mereka ini dikatakan saling akan memberi kesan bukan sahaja kepada ahli politik Sabah tetapi juga kepada rakyat negeri Sabah itu sendiri dia. Jadi kalau berdasarkan apa yang kita lihat dengan situasi politik di Sabah ketika ini, bagaimana Saudara Azmi melihat reaksi yang mungkin akan ditonjolkan oleh rakyat di sana? Kerana kita tahu ketika ini kita masih lagi berdepan dengan situasi wabak COVID-19, tetapi dalam masa yang sama pergolakan politik juga berlaku. Jadi dua benda besar sedang berlaku dalam masa yang sama. Jadi bagaimana agaknya reaksi daripada rakyat Sabah itu sendiri? Ya, tapi dalam hal COVID-19 ni rakyat perlu berhati-hati dalam ni. Tapi bagi saya SPR dia ada SOP-nya yang tertentu melakukan pilihan raya di musim pandemik seperti yang telah berlaku di PRK Chini 2-3 minggu lepas. Tapi yang paling menarik adalah selama 2 tahun mereka melalui selepas pilihan raya yang ke-14 sudah pasti mereka tahu membuat keputusan yang betul. Jadi bagi saya dia pandemik COVID-19 tidak menjadi halangan untuk rakyat Sabah membuat keputusan. Bagi saya yang paling penting adalah bukan saja rakyat Sabah dia tapi semua rakyat di negeri-negeri lain di Semenanjung termasuk Sarawak memerlukan kerajaan negeri yang stabil dan juga kerajaan persekutuan yang stabil. Dan untuk mencari kestabilan ini, suara akhir, keputusan akhirnya adalah kepada rakyat di negeri itu sendiri dia. Baik, Saudara Azmi. Semalam kita lihat beberapa adun warisan hadir dan menyatakan sokongan kepada bekas Ketua Menteri Sabah iaitu Tan Sri Musa Aman. Dan kemudian Tan Sri Musa Aman mendakwa beliau memiliki majoriti untuk membentuk kerajaan Sabah yang baru. Jadi adakah ini punca kepada pembubaran DUN Negeri Sabah ataupun adakah ia sebenarnya telah bermula semenjak PN telah mengambil tampuk pemerintahan kerajaan persekutuan daripada PH? Ya, bagi saya lebih menjurumus kepada apabila 3 bulan lepas, 4 bulan lepas Perikatan Nasional mula mengambil alih Putrajaya, maka Sabah itu dikatakan bergolak. Tapi kita kena berterus terang di sini dia bahawa dengan hanya satu majoriti sama ada dimiliki oleh Datuk Musa Aman ataupun Datuk Seri Shafie Apdal, ianya tidak akan memberi penyelesaian. Jadi kaitannya sememangnya ada kena-mengena dengan Putrajaya, tetapi akhirnya rakyat Sabah yang dikatakan akan membuat keputusan untuk menentukan masa depan mereka. Jadi bagi saya kita perlu akur bahawa keputusan sekarang di tangan rakyat Sabah dan kita perlu menghormati apa jua keputusan yang mereka bakal buat selepas ini dia.
Baik, Saudara Azmi, kalau kita lihat berbalik kepada pilihan raya umum yang ke-14 pada 2018, Sabah merupakan salah satu negeri yang keputusannya agak lewat, dan selepas 2 hari daripada 9 Mei itu, kerajaan Sabah masih belum lagi dapat diisytiharkan siapakah yang memegang kerajaan negeri, dan banyak berlakunya situasi lompat parti, dan keadaan lompat parti ini seperti sudah sinonim di Sabah. Jadi adakah ini akan berlaku sekali lagi dalam pilihan raya negeri yang dijangka akan berlangsung dalam 60 hari nanti? Ya dia, sebab itu dia katakan selepas 24 bulan rakyat Sabah melalui selepas pilihan raya yang ke-14, kita nak hapuskan sinonim ini. Sinonim Sabah dengan dikatakan pertukaran parti politik oleh para ahli politiknya. Kita nak hapuskan. Jadi bagi saya, sememangnya bermula PRU 14, kerajaan warisan Sabah itu dikatakan agak tidak stabil. Dan ketidakstabilan ini menjadi kemuncaknya apabila Perikatan Nasional mengambil alih Putrajaya. Jadi bagi saya, harapan saya adalah rakyat Sabah membuat keputusan dengan hati terbuka, dengan pengalaman yang 2 tahun lepas, kita hapuskan sinonim lompat parti ini. Kita tak mahu. Kalau sinonim ini terus berlaku di Sabah, maka ianya tidak akan berakhir ketidakstabilan politik itu dia. Baik, Saudara Azmi. Jadi kesimpulannya adalah segala keputusan yang berlaku semuanya terletak kepada rakyat di negeri Sabah itu sendiri. Baik, terima kasih Saudara Azmi Hassan, pakar geostrategis, kerana bersama dengan kita bagi membincangkan isu berkenaan pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Sabah sebentar tadi.